Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam TikTok TV, tapi kali ini untuk Moms Coffee Talk. Ini kali kedua. Dr. Anis, alhamdulillah sebelum ni kita bersama Dr. Anis sebagai moderator, tapi hari ni Dr. Anis adalah tetamu kita, Dr. Anisah Hambali. Alhamdulillah, selamat datang Dr. Anis. Terima kasih Mami. Alhamdulillah. Dr. Anis hari ini bersama dengan anak andanya yang jelita, Akilah Anwar. Terima kasih Akilah. Selamat datang ke TikTok TV, ke program kita hari ini Moms Coffee Talk. Alhamdulillah. Hari ini kita ada hidangan yang telah ditaja special oleh House of Matcha dan juga Dapur Ibu dan Abah. Hari ini kita ada tajuk yang sangat special sebenarnya, Mami Junior. Okey, tajaan kita hari ini pun sebenarnya bercakap adalah daripada ibu ayah dan keluarga yang sedang mempraktikkan survival skill. Ya, kita ada pandemik. Sebelum ni mereka sebagai guru dan juga sebagai pensyarah, tetapi bermula PKP tempoh hari, kek dan hidangan kita hari ini dihasilkan oleh anak-anak dan keluarga beliau dalam tempoh pandemik tempoh hari. Jadi kita rasa amat bersyukur. Mudah-mudahan kita semua doakan ibu ayah yang di luar sana yang sedang struggle untuk survive, untuk sama-sama berjaya bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat. Amin. Jadi untuk kita tidak membuang masa, kita buka dulu program kita hari ini dengan surah Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Dr. Anis, hari ni hari Jumaat. Biasa hari Jumaat kita baca surah apa tu? Kalau malam kita baca surah Al-Kahfi lah. Alhamdulillah. Dan hari ni pun kita baca surah Al-Kahfi. Saya yakin ramai di luar sana moms yang dah pun selesai bacaan surah Al-Kahfi, setidak-tidaknya 10 ayat awal dan 10 ayat akhir. Tapi sebenarnya selepas surah Al-Kahfi ada satu surah yang sangat istimewa. Surah Al-Kahfi ni surah ke-18. Tapi surah ke-19 adalah surah favourite ibu-ibu ketika mengandung. Kak Anis, surah apa katnya tu? Surah Maryam. Surah Maryam. Maryam ni nama arwah nenek arwah onyang pada Akilah. Insya-Allah. Kita tentang nama ni special. Nanti kejap lagi kita nak tanya Kak Anis. Tapi kita nak tengok bagaimana perkaitan surah Maryam dengan tajuk Mami Junior kita hari ini. Jadi saya nak ajak juga mami-mami di luar sana untuk sama-sama kita buka muka surat 306 daripada Al-Quranul Karim. Kita akan bacakan surah Maryam ayat ke-23 hingga ayat ke-25. Okey Kak Anis, saya jemput Kak Anis, Akilah juga untuk kita sama-sama baca ya. Okey, 23 sampai 25 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا Sadaqallahul Azim. Terima kasih Kak Anis. Boleh Kak Anis tolong membacakan untuk moms di luar sana terjemahan ayat ke-22, 23, 24 dan nanti Akilah bacakan pada Mami Yat terjemahan ayat ke-25. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian rasa sakit untuk bersalin memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, yakni Maryam, berkata, betapa baiknya jika aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Ayat ke-24, maka dia, Jibril, berseru kepadanya daripada tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Okey, ayat ke-25, goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, nescaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Masya-Allah, masya-Allah. Daripada 3 ayat tu saja kita dah cukup terinspirasi. Sebenarnya bukanlah surah Maryam tu kita tengok semata-mata
dalam kita mengandung. Dan sebenarnya surah Maryam ini satu kekuatan yang luar biasa. Daripada 3 ayat tadi tu kita nampak sekurang-kurangnya bahawa Allah pasti datangkan pertolongan. Apa berlaku pada waktu tu? Maryam keseorangan. Akilah keseorangan tak pada satu ketika dulu? Seorang. Kan? Ini yang saya sebutkan tadi. Ya, tak boleh cakap, nanti dia terus. Ya pun tahan juga ni. Okay. Jadi sebenarnya surah Maryam ini betapa beliau seorang wanita, ibu yang keseorangan, melahirkan anak bersendirian. Ya. Dan dalam masa yang sama Allah tetap mendatangkan pertolongan dengan janji-janjinya, dengan ayat yang memujuk untuk kita. Tapi paling luar biasa ya, Dr. Mami, surah Maryam di dalam Quran turut dibaca oleh golongan ayah. Jadi bagaimana Allah mengangkat wanita dan kekuatan juga. Jadi hari ini kenapa kita bawakan topik Mami Junior. Jadi saya nak dengar daripada Kak Anis sendiri. Kan Nak dengar apa? saya nak dengar Kak Anis. Kak Anis ni perantau. Ya, telah merantau, pengembara kan. Boleh ceritakan sikitlah Kak Anis sebagai seorang pensyarah dulu, anak berapa orang Kak Anis kan, dan background sedikit lah kongsikan dengan moms kita kat luar sana. Okey, alhamdulillah, terima kasih Yat. Dan untuk moms di luar sana, anak-anak semua kan, kita jadikan perkongsian hari ini sebagai satu iktibar dan juga sebagai satu pengajaran. Mungkin kita boleh ambil lah yang mana baik untuk kita jadikan teladan, dan juga yang mana buruk tu kita jadikan sepadan, insyaAllah. Okey, biar Mami mulakan ya. Okey, almost 10 years ya Kak ya? Almost 10 years lah Kak ni keluar, berhijrah, mengembara. Kalau setengah-setengah orang tanya macam kenapa kan? Kenapa ambil keputusan keluar, macam seolah-olah tak sayang ke Malaysia, tak sayangkan anak, tak sayang ke family kan? Tapi kita ni dalam hidup, dalam kehidupan kita, kita ada satu goal kan? Kita ada kehendak yang kita nak capai. Bila kita dah, kan macam kalau kita tengok Maslow hierarchy of theory tu kan? Yes. Kan? Yang bawah dia sekarang wifi kan? Yang bawah dia dah tak jadi physiological needs kan? Kita ni ada macam self actualization tu tak ada lagi. Maknanya kita itu kalau kita ikut Maslow hierarchy of needs. Tapi dalam kehidupan kita sebagai Muslim juga, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai khalifahnya di muka bumi ini, kalau kita tengok ultimate goal kita is nanti di sana kan, di akhirat tu, untuk kita dapat jannah lah, insyaAllah. Betul. Okay. Jadi setengah orang kata tanya merajuk ke apa? Tak. This is untuk kita mengeksplor diri sebenarnya. Untuk eksplor diri, untuk kita kembangkan diri, untuk kita belajar dari pengalaman, untuk kita tingkatkan ilmu kan. Sebab Rasulullah pun galakkan kan kita mengembara, and then ikut dalam Quran pun kita digalakkan untuk berhijrah supaya kita dapat kebaikan daripada berhijrah tu. So dalam almost 10 years, 9 years plus lah Akak ke UK, ke London, tinggalkan Akilah masa tu, tinggalkan Akilah dan adik dia ada seorang. Akak ada 4 orang anak. Ami ada 4 orang anak. Akilah yang sulung, walaupun yang sulung tapi dia dalam family dia yang paling kecil. Yang paling comel. Yang paling kecil comel je kan. Lepas tu yang kedua is Arif. Arif sekarang 24 tahun. Yang ketiga Alia, 22 kan Kak? Alia 22. And then yang last Afifah. Afifah 18 lah, 18 tahun. Okey, akak pergi bawa Alia dan Afifah lah. Alia dan Afifah ni, baby ni memang sangat dia kira macam dua orang ni, Alia dan Afifah ni macam sangat attached. Dan dia orang pun masih kecil lagi. Sebab kenapa akak tak bawa Akilah dan juga Arif? Sebab dia orang Arif di asrama dan Akilah dah masuk ke diploma. Kan? Tinggalkan Akilah dengan Arif ni kira tawakal kepada Allah. Kan, tawakal, serah pada Allah. Sebab arwah apa akak pernah cakap semua ni pinjaman. Nak start dah. Anak-anak, suami, semua pinjaman. Jadi Allah yang jaga. Ya. Bila kita serah pada Allah, kan kita, ya Hafiz ya Muhaimin kan, Allah jaga, insya-Allah. Jadi memang tawakal. Tapi anak-anak ni, Akilah ni dia ada satu strong character. Kan, sebab masa kat kecil, Mami ni jenis
budak-budak ni anak-anak tak panggil mami biasa. Kalau belakang mami tahu dia panggil mami monster. Mami ni mami monster. Mami sangat garang dengan anak-anak. Sebab kita takut kan kat luar sana tu macam-macam dia punya cubaan kan. Betul. Yang paling teruk kena Akilah. Betul. Kakak ni macam mana? Sebab Akilah Paling sampai kakak pun tanya, "Mami, kenapa adik-adik tak kena macam kakak?" Sebab Akilah ni memang sangat nakal dan sangat macam mana kata, daripada Banyak kecil akal. banyak akal. Itu Nama dia itu tu nama kan. berakal. Nanti nak tanya tu. Akilah tahu makna nama Tahu. Akilah. Okey, apa makna nama? Berakal banyak. Banyak akal lah. Banyak akal. Okay. Jadi maknanya Kak Anis sebenarnya saya rasa mungkin ada cita-cita meletakkan nama tu. Saya nak sampaikan kat Mams, penting nama membentuk karakter juga. Jadi betul. Jadi macam mana Kak Anis? Macam akak ni sebelum kahwin lagi, sebelum ada anak, sebelum ada kira pasangan pun daripada sekolah tau. Sebab kita belajar bahasa Arab kan kat sekolah. Alhamdulillah apa arwah apa hantar sekolah agama, sebab kalau tak nak masuk sekolah ni sikit lah kan. Paksa masuk sekolah agama. Okey, masuk sekolah agama. Belajar. Nasib baik. Kan alhamdulillah. Tapi tahulah maknanya kan. Jadi kita tengok okey, Akilah nak sangat kalau ada anak nanti mesti nak bagi nama Akilah. Berakal, dia boleh fikir, dia boleh gunakan akal dia secara waras, dia boleh letakkan akal dia di mana sepatutnya kan. Bila dapat Akilah pula memang terlebih-lebih akal dia kan. Ya, Akilah, Mami kata Akilah nakal. Apa sebenarnya dia bukan nakal, dia banyak idea. Dia berakal. Akilah sekarang umur Akilah berapa? Dan Akilah 26. Akilah sekarang bekerja. Bekerja dekat KL sebagai marketing support executive. Okey, sudah berkahwin? Dah. Alhamdulillah. 3 bulan lebih. Oh, 3 bulan 8 ada tu. Okey. Ni kita bercakap tentang Mami Junior yang Dr. Anis develop. Nah, esok ni satu Mami ni dia akan develop another Mami Junior. So dia ada snowball effect indirectly kan. Tapi Akilah share sikit Akilah satu keputusan yang Mami buat, Mami rasa sangat-sangat kita tak tahu macam mana pada waktu tu. Mami ada cita-cita, bahkan rasanya bukanlah berniat betul-betul menjadi monster meninggalkan anak-anak. Kan. Tapi monster tu daripada kecil. Daripada kecil kan. Jadi macam mana Akilah pada waktu tu bila tahu kata Mami kena merantau, bukannya dekat, jauh. Lepas tu Akilah tengah nak masuk fasa lain. Dah sekolah rendah settle, sekolah menengah, tiba-tiba ni nak masuk alam yang real. Macam mana? How do you survive? How do you suddenly tiba-tiba become mak kepada adik? Dia macam mana? Automatic kena letakkan kat dalam diri tu, I have to step up for my comfort zone. For my adik-beradik, for my siblings, for my family. Masa tu umur 18 tahun Mami tinggalkan tahun 2012. Tapi Mami hantar pergi Kuantan dululah sebelum Mami ada mama di sana. Sebelum Mami nak bergerak ke London, Mami hantar dulu ke Kuantan. Masa Mami bagi tahu Mami nak pergi London tu, memang marahlah kat Mami sebab kenapa bawa yang adik dua orang tu kan. Kenapa tak bawa kakak? Lepas tu Mami cakaplah tak apalah, kakak belajar kat sini dulu, jaga adik, jaga Arif. So dari situ Kila kena terpaksalah terpaksa okey. Terpaksa okey sebab kalau walaupun Kila tak okey kan? Walaupun tak okey sebab kalau Kila tak okey, adik-adik pun tak okey. So memang dah set mindset tu, I have to be okay for my siblings to be okay. Sebenarnya nak memahami bahasa emosi adik boleh jadi bahasa emosi ayah, ataupun bahasa perut adik nak makan apa, bahasa perut ayah nak makan apa. It's not going to be easy. Mesti tak mudah. Macam mana Akilah handle? Ada tak rasa stres? Mami ni tinggal Akilah ni. Ada telefon hari-hari menangis kat Mami suruh balik. Masa dulu pun masa kecil, masa Mami tinggalkan pergi Australia untuk Mami. Mami ni banyak keluar. Mami banyak keluar memang. Mami tak boleh duduk diam. Dulu pun memang kalau Mami pergi jauh pun memang akan call Mami lah. Cakap kat Mami tak tahan kan. Tapi Mami cakap you have to do it no matter what lah, sebab
Kalau tak siapa lagi nak jaga, nak tengok Abah, nak tengok Arif. Lepas tu Abah pun jenis tak ada kat rumah sangat. Abah pun kena kerja. Lepas tu Kila pun I have to take, sebenarnya Kila take both role, the father and the mother at home. Sangat kuat. Sebenarnya perkara yang kita bincang ni sebenarnya diibrahkan juga oleh burung helang. Burung helang ni kalau dia ketika hujan, ketika burung lain mencari perlindungan, dia akan terbang supaya dia boleh menembusi awan yang tak ada hujan. Jadi dia akan soar higher and higher. Dan kemudian ketika dia mendidik anak dia, burung helang dia di atas gunung, sarang dia. Dan ketika anak dia dah menetas, sampai masa sayap dah ready, dia akan tendang dan anak tu akan jatuh. Dengan confidentnya dia yakin Boleh anak terbang. burung tak akan mati. Sebelum cecah tanah, anak dia pasti Dah boleh terbang. Betul. Ni semangat eagle. Masya-Allah. Masya-Allah. Jadi Masya-Allah. itulah. Tapi macam mana pun Mami nak rasa Dr. Mami mesti ada satu point that you did feel the pain. Betapa pedihnya kan, tapi perjuangan tetap nak kena teruskan. Betul. Jauh tak nampak. Ceritanya Dr. Mami, ini berjuang dari jarak jauh. Mak yang dekat nampak depan mata pun Betul. kita tak boleh nak handle. Macam mana ni? Jadi boleh Mami share sikit, ramai Mami di luar sana nak belajar kan, how did you manage to have that strong will and tawakal kepada Allah, dan apa yang doktor buat, dan boleh share sikit tak? Maybe there are moments yang doktor rasa macam, ya Allah, apa yang aku buat ni? Kan, betul ke apa tindakan? Macam tadi dalam permulaan awal tadi kan, cakap memang semua memang tawakal tu, memang masa tu tawakal 100% dah. Memang serah semua. Kita serah, lepas tu effort, usaha tu kita buat kan. Serah dulu and then usaha tu kita kena buat lah. Sebab masa dan zaman kira Mami start mengembara apa semua tu, maknanya keluar. Dan even masa kerja pun kita keluar tu, teknologi dah ada kan. Teknologi dah ada. Jadi walaupun jauh, sebenarnya kita rasa dekat. Betul. Kan, boleh Skype, boleh video call, boleh, kita guna apa dulu Kak? FaceTime. Skype and FaceTime. Skype and FaceTime. Lepas tu video call and then WhatsApp kan. Tapi macam tadilah Ami cakap, satu memang kita doa. Doa tu sangat penting. Ya Hafiz ya Muhaimin. Ya Hafiz ya Muhaimin, aku serahkan suamiku dan anak-anakku dalam jagaan dan peliharaanmu. Itu yang utama kan. Lepas tu lagi satu zikir. Zikir hasbiallahu wa ni'mal wakil. Itu memang minta kan, kita ni tak ada pergantungan lain, hanya Allah aja. Jangan, dan kita minta supaya jangan sesaat pun Allah tinggalkan kita. Walau sebab sekedip mata. Walau sekedip mata, walau sesaat pun. Sebab hanya pada Allah aja kita bergantung. Dan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu memang amalan lah. Itu amalan, and then malam insya-Allah, mudah-mudahan kan, sebab semua pun jadi kita bangun malam kan, bermunajat, bertahajud. Dan satu lagi, ajarkan pada anak-anak juga the most powerful doa, Al-Fatihah. Kan Al-Fatihah tu, cakap dengan kakak dulu. Mami pun buat. Mami rindu, Mami letak kat tangan ni, kat dada kan. Kakak buat macam tu. Baca Fatihah kan, hadiah Fatihah. Kan, hadiah Fatihah kat Mami. Kita hari-hari hadiah Fatihah kat anak-anak. Sebab kita tahu dalam Fatihah ni kan, kita minta bantuan Allah kan, dengan Rahman dan Rahimnya. Lepas tu kita dalam Fatihah ni juga ada doa untuk supaya Allah kurniakan rezeki untuk kita. Jadi rezeki ni bukan hanya rezeki RM1. Rezeki diberi kemudahan dalam kehidupan, rezeki dikurniakan anak-anak yang baik, rezeki anak-anak boleh kuat, contohnya rezeki dijauhkan daripada musibah, macam-macam rezeki minta Allah lindungi. Dan juga yang ketiga is petunjuk daripada Allah kan. Kita sentiasa sebab dalam Al-Fatihah ni kita sentiasa minta Allah tunjukkan kita jalan yang benar, jalan yang lurus, tetapkan kita di jalan yang benar. Itu antara amalan-amalan lah. Itu antara yang selalu dilakukan lah. Doktor, Mami nak tanya Mami sebelum nak tanya kepada Akilah balik. Mendidik jarak jauh,
Sebenarnya tawakal kita satu. Tapi mungkin ada kaedah yang mungkin Dr. Mami ataupun Kak Anis boleh sharekan dengan moms kat luar sana. Sekarang dunia kita memang era pandemik ni, satu benda yang memang sangat susah lah kita mom especially, walaupun depan mata kita nak bantu anak pun kadang kita tak mampu, apatah lagi jarak jauh. Jadi saya rasa dalam tempoh 10 tahun sehingga dia boleh menjadi insya-Allah bakal ibu, apalah Kak Anis buat sebenarnya? Satunya sebab daripada kecil anak-anak ni walaupun dulu ada pembantu rumah kan, kita bekerja walaupun dulu ada pembantu rumah, tapi sampai satu ketika anak-anak SD kata, "Mami, tak payah ada baby pun tak apa. Kita orang boleh buat, ambil masing-masing ambil tugas masing-masing. Akilah buat apa, Arif buat apa, Aliyah buat apa, baby buat apa." Jadi tugasan tu dah tahu. Dan lepas tu ada pula di kalangan diorang ni yang tukang report. Kan macam contoh Siapa buat, siapa tak buat kan, ada kan. Mami tengok tu abang hari ni tak buang sampah. Sebab Arif tu dia punya tugas memang buang sampah, buat keluar sampah kan. Mami ada je tukar report dia kan. Jadi masing-masing dah tahu ini tugas dia. Dan dalam apa juga tugasan di rumah, contohnya memasak, lepas tu kan kita galakkan pelibatan anak. Ya. Kan? Contoh macam kalau raya kan Kak. Kalau hari raya Mami ni memang suka memasak, dan kita memasak bila kita balik kampung pun kita masak semua. Memang semua, yang laki ke yang perempuan ke, semua kena sama turun kat dapur. Mungkin itu cara didikkan arwah mak dan juga arwah bapa pada Mami, ya, arwah atuk dengan nenek kan, cara diorang didik macam gitu. Jadi kita buat apa yang kita rasa baik, cara didikkan orang tu kita buat kepada anak kita. Dan bila secara jarak jauh sama juga. Dia bebel dia tu bebel ikut jarak jauh lah ya. Kan? Kat rumah, masa di rumah memang bebel cakap ini semua kena buat ni kan, bangun pagi dah cakap start apa. Jarak jauh macam tu. Bangun-bangun je dah telefon tuntang buat ni, buat tu ni kan. Masya-Allah. Kan jadi macam sampai ada tu kata, "Mami, you don't have to tell me twice, I know." Kan? Jadi sebab benda tu itu. Jadi pesan tu memang sentiasa pesan. Masya-Allah. Hingga kan anak-anak ni nak apa-apa pun semua telefon. "Mami macam mana nak ni? Mami nak cari benda kan, ya, dalam dapur tu tanya, "Mami, ini kat mana?" Padahal jadi jauh macam, tu. macam seolah-olah dekat di London ke di Oman ke ada CCTV tu. Mami nampak je semua. Masya-Allah. Itu saya rasa satu yang memang moms hari ni memang kena ambil pengajaran. Sebab kita boleh monitor di mana-mana saja sebenarnya. Di mana-mana saja. Asalkan ada willing, ada kehendak dan kemahuan untuk rasa bertanggungjawab. Kadang-kadang kita risau unnecessarily kan. Mami, kita risau unnecessarily secara yang tidak wajar. Sedangkan insya-Allah pertama macam yang Kak Ani sebut tadi, tawakal. Doa tu adalah satu senjata kita. Senjata yang memang boleh membantu kita, pelindung kita dan sebagainya. Jadi Akilah, dalam tempoh berjauhan daripada Mami dalam tempoh 10 tahun bersama adik-adik, bersama ayah, jauh satu dunia yang berbeza, bukan takat jauh dengan Mami, jauh dengan adik lain juga kan. Apakah momen mungkin yang paling Akilah tak dapat lupa? Mungkin ada insiden-insiden tertentu yang nak Mami, masa tu memang nak Mami ada juga. Momen Nak Mami ada. Nak Mami ada masa tu. banyak sangat. Tapi yang paling pasal marah apa semua tu kan. paling yang paling teruk, tak adalah teruk, macam bila adik-adik tak dengar cakap. Dia tak tahu nak buat apa kan. Ada masa tu bila adik-adik tak dengar cakap, memang dah at my lowest point lah, memang dah tak boleh dah. Lepas tu call Mami cakap apa, adik-adik tak dengar cakap lah, apa, Kila dah penat lah, dah penat buat semua benda, dah penat pesan, dah penat bebel lah. Sebab Kila bila jauh dengan Mami, dia jadi macam Mami, kuat membebel juga. Itu yang adik-adik panggil dia Mami Junior. Itu yang bila jauh dengan Mami dia jadi macam Mami pula, jadi Mami Junior tu kan, kuat membebel dekat adik-adik. Akilah rasa membantu tak bila Akilah mula masuk alam perkahwinan, walaupun belum ada anak lagi, tapi Akilah rasa apa yang Akilah lalui tu sedikit sebanyak membantu tak Akilah? Membantu dalam segi bersedia menjadi seorang ibu, menjadi seorang isteri. You have to serve the family even much earlier kan. Kalau nak cakap, when you talk about marriage,
semua pun tak bersedia. Tapi sedikit sebanyak apa yang Kila dah lalui dengan mami, dengan family, I take it as a lesson and then I take it as my surviving skill lah untuk masuk dalam dunia perkahwinan. Oh, alhamdulillah. Maknanya kaedah pendidikan Kak Anis berkesan. Dan untuk 10 tahun, alhamdulillah Akilah membesar menjadi seorang remaja, menjadi seorang anak dan sekarang seorang isteri. Dan mudah-mudahan seorang yang baiklah untuk keluarga, kan, dan tetap menjadi anak yang salihah, isteri yang salihah, kan. Bukannya jadi kita kadang-kadang mak-mak ni pertama tak bolehlah hilang keyakinan. Betul. Kan, hilang keyakinan dalam kita mendidik anak-anak, dekat ataupun jauh. Pengalaman yang Kak Anis lalu ni saya rasa sangat luar biasa. Dan mungkin Akilah sendiri, apa yang paling menginspirasi ibu ni ataupun mami ni, kan, apa yang inspire you most? Apa yang rasa macam ni how macam mana kuat mami tinggalkan family untuk at the same time macam mami ada dream mami tau. Mami has a big dream. Dia nak belajar jauh lah. Mami memang impian mami tu mami nak fulfill at the same time, tapi mami nak jaga family tu. Macam dua-dua boleh? Dua-dua boleh. Kiranya mami strong, macam mana nak cakap, superwoman. Mami tu superwoman. Masya Allah. She can take care the family at the same time, tapi dia boleh capai cita-cita dia. Alhamdulillah. So sebenarnya boleh. Dan boleh untuk kita menjadi seorang ibu yang hebat dengan kita tidak meninggalkan pun keluarga kita. Masya Allah. Kita ada game sikit. Ready ke? Game ni sebenarnya jawapan dia dua je. Akilah atau mami? Senang je. Okey. Boleh. Akilah atau mami? Akilah atau mami. Ni kita ada whiteboard. Okey. Okey. Simple je. Okey. Soalan dia tak banyak sangat. Mami Jawapan dia Akilah atau mami? Okey. Soalan ni susah sangat-sangat sebenarnya. Game tu simple, soalan susah. Alamak, nak buka macam ni? Okey. Siapa yang lagi cepat menangis? Senang menangis. Macam dua-dua je. Kalau dua-dua? Tak bolehlah bincang. Kalau dua, dia Akilah atau mami, kalau dua-dua nak tak tengok boleh. jawapan. Dia nak tengok jawapan. Macam mana? Jawapan satu je. Okey, tunjuk. Mami tulis dua-dua. Akilah. Memang kakak drama queen. Mami selalu panggil Kila ciwek. Oh ya. Buat nangis. Buat nangis. Cengeng. Okey, itu maknanya hatinya lembut. Tapi dalam hati lembut, tengok dia jaga family. Dia 10 tahun. kecil-kecil, dia macam cili, apa orang kata, cili padi. Kecil-kecil cili padi. Okey, soalan kedua. Siapa lagi cakap drive? Yang macam something jalanan sikit ke? Tengok sikit. Okey. Mami. Mami pergi jauh-jauh rupanya. Mami dah drive macam orang. Macam orang Mami Arab. pun suruh mami drive. Kenapa macam kata mami lagi cakap drive sebenarnya? Apa sebenarnya yang berlaku di sebalik mami cakap drive ni? Tak tahulah, dia memang automatik kot. Kak Anis di sana di Oman ya. Kak Anis drive sendiri semua kan. Pak Arab drive ni kita dahsyat juga sebenarnya. Jadi skill tu ke Kak Anis sama? Sebelum tu memang dah ada skill tu lah. Jadi bila di sana tu lagi mudah. Jadi bila balik ke sini jadi boleh macam tengok orang drive slow-slow, lembat-lembat, jadi macam geramnya. Okey. Tapi kita biar cepat asal selamat Ya, lah ni. selamat, InsyaAllah. Alhamdulillah. Mami selamat kan? Rasanya mami tak pernah accident. Pernah masa sebelum kahwin. Lepas kahwin tak? Lepas kahwin tak pernah. Sebab dia risaukan penumpang. Okey, alhamdulillah. Okey, antara Akilah dengan mami, siapa lagi cepat panik atau gelabah? Okey. Kakak. Kenapa Akilah rasa Akilah cepat panik dan mami mengiktiraf pula tu? Tak tahulah. Kalau ada apa-apa kan mesti panggil mami. Mami
Mesti automatik Apa-apa cepat sikit pun panik. memang. Suami pun tahu. Oh ya ke? Kalau stres kan, cepat panik. Tapi kakak ataupun Akila meluahkan dengan segera. Ada orang dia panik dia simpan, tu pun bahaya juga. Oh okey. Akila Jadi ni sangat ekspresif. okey, jadi sebenarnya Akila bila handle panik tu apa Akila buat selain daripada mami? Apa Akila buat? Kita selalu Istighfar. istighfar, solat. Okey. Panik ni ada panik yang serius, ada panik yang sebenarnya kita punya debaran lah maknanya debaran. kan. Debaran tu. Okey, insya-Allah. Okay, tak apa. Bila kita buat game ni sebenarnya ada sebab dia kan, ada sebabnya. Satu kita tengok kita kenal ke kan, memang kenal lah nampaknya insya-Allah. Dan kemudian apa yang kita boleh belajar daripada sikap ataupun diri kita sendiri. Okey, soalan last. Siapa yang good listener? Good listener. Listener. Mami. Oh yes. Okey, betul lah. Maknanya Mami walaupun jauh, again lah, maknanya Kak Anis tetap membuktikan jarak dan meninggalkan seorang Mami Junior di rumah itu bukanlah satu sebab untuk tidak menjadi pendengar yang baik. Betul kan Kak Anis? InsyaAllah. Okay, insyaAllah. Adakah Kak Anis memang sentiasa ready, your ears are always ready, maknanya sentiasa bersedia untuk anak-anak daripada dulu? Kena sentiasa bersedia ya. Terutamanya macam Akilah ni kan, macam kakak ni lagi. Allah, dia benda sikit pun semua mami nanti dia tulis apa semua kan. Dan dia sangat sensitif. Walaupun dia kuat, dia sangat sensitif. Nanti bergaduh memang biasa bergaduh kan, sampai banyaklah benda berlaku kan Kak. Sampai ada satu tahap tu kita ni sebagai ibu, mami ni sampai macam rasa sampai cakap dengan Akilah, kakak, mami rasa as a mom I fail. Kan? Sebab kita tak tahu dah sebenarnya. Kadang-kadang macam kita rasa kita boleh buat dan kadang-kadang kita boleh berkomunikasi, tapi ada juga sampai ke tahap yang tak boleh menemui penyelesaian tahu. Ya. Rasa jalan buntu. Jalan buntu kan. Lepas tu nanti adalah yang left group. Dia punya deep tu kan. Adalah orang tu kan, dia selalu left group. Kan, nanti bila dia left group family kan, dia left group. Berapa lama left tu? Dia Lepas tu datang balik. Lepas tu nanti adik-adik lah. Kita masukkan kakak balik. Mami nanti kan. Adik-adik yang memakan. Mami kita masukkan kakak balik. Masuk tu dengan selambanya macam tak ada salah. Pumpang balik. Macam tu lah. Akak, betul. Akak sebenarnya we never know that we are strong until strong is the only choice. Kan, sehinggalah kekuatan tu is the only choice. Kak Anis pun rasa macam tu kan. Sebenarnya saya teringat kisah Nabi Musa, tapi sebenarnya kita imbas balik tentang bagaimana Nabi Nuh dengan mukjizatnya iaitu bahtera, kapal Nabi Nuh, yang mana ketika tu kapal itu menyelamatkan haiwan-haiwan dan Nabi Nuh sendiri. Dan kemudian teringat balik bila Kak Anis rasa macam no way out no way out. Ketika Nabi Musa berdepan dengan laut pada waktu tu bersama dengan kaumnya, dan di belakangnya adalah Firaun. Depan pun mati, belakang pun mati. Jadi tak tahu apa nak buat. Sama juga ketika Nabi Nuh dulu, bahtera tu yang dibina di atas gunung menyelamatkan mereka. Itu mukjizat Nabi Nuh. Dan ketika Nabi Musa berdepan dengan situasi yang sangat sukar, depan pun dia tak selamat, belakang pun dia tak selamat, ada tongkat di tangan dia yang membelah lautan. Pertolongan Allah datang pada ketika kita tak sangka. Dan begitu jugalah pada hari ini ketika Allah menghadiahkan kita mukjizat yang kita boleh pegang. Yang kita boleh pegang. Mukjizat Nabi lain tak ada pun pada kita. Tapi mukjizat Nabi Muhammad Allah tinggalkan kat kita. Dan daripada cerita Kak Anis tadi tu memang nampak bagaimana Al-Quran dan kekuatan. Dan cerita Kak Anis tadi tu mengingatkan kita tentang solat juga. Macam mana solat, kita sujud. Waktu kita sujud, punggung kita tinggi daripada kepala kita. Dan kita menangis dekat Allah. Tapi lepas tu kita akan masuk dalam barisan, masuk dalam line, Allahu Akbar, kembali berdiri tegak di depan Allah. Saya rasa turun naik dalam live Kak Anis, dalam live Akilah tu sebenarnya memang betul.
Allah Al-Hafiz dan Allah Al-Muhaimin, yang memberikan kekuatan. Dia sebagai Al-Qawi. Apa saja yang kita buat, insya-Allah. Teringat balik pada surah Maryam kita baca tadi. Tentunya Allah mengiktiraf depression. Allah mengiktiraf stres. Maryam pada waktu tu yang kata alangkah baiknya aku mati. Maknanya ketika dia rasa macam dan dilupakan. Rasa tak nak dah face apa-apa, no way out. Tak ada apa. Tapi Allah mendengar. Dan ketika tak ada kekuatan apa-apa, orang nak bersalin, suruh goncang pokok. Tak logik. Sesuatu yang amat tak munasabah. Tapi Allah nak tengok apa usaha. Apa usaha Kak Anis dalam keadaan Allah hantar jauh daripada anak-anak kan. Kita ada mekanisme teknologi, telefon dan sebagainya supaya usaha mendidik tu tetap berhenti, tidak berhenti. Jadi itulah ibrah yang kita nampak juga daripada surah Maryam dengan Mami Junior yang begitu kuat hari ini, yang dapat memberi contoh bukan saja kepada ibu-ibu tapi kepada bakal ibu, kepada bakal ayah yang akan mendidik isterinya supaya menjadi sekuat Maryam. Dan inspirasi pada Kak Anis sangat-sangat luar biasa. Mungkin hari ni Kak Anis kita sikit sebanyak mungkin kita boleh share sikit Kak Anis. Kita dah menuju kepada akhir program kita. Maybe 3 words Kak Anis nak pesan kepada moms di luar sana. 3 words ke 3 sentences? 3 words. 1, 2, 3 saja. 3 perkara ni mom kena ingat. 3 perkataan. Akilah pun nanti 3 magical words untuk kawan-kawan Akilah di luar sana, bakal-bakal ibu. 3 words. Sabar ke tawakal ke anything. InsyaAllah. Yang pertama, tawakal. Okey, yang kedua, berkasih sayang. Okey. Yang ketiga, doa. InsyaAllah. Akilah. Akilah, sabar. Sabar. Faith in Malay apa? Faith, yang beriman. Harapan. Keyakinan. Tawakal. Alhamdulillah, insya-Allah. Saya rasa mungkin Kak Anis di akhir ni kita sama-sama istighfar dan juga kita berdoa lah, insya-Allah. Simple saja, insya-Allah kita istighfar sama-sama. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. Ya Allah, sungguh-sungguh surah Maryam tadi memberi ibrah yang sangat besar kepada kita, di mana apa yang kita lalui, apa yang moms kita semua lalui. Hari ini kita baru bercakap tentang macam mana Kak Anis dengan jauh mendidik anak-anak. Mungkin kita akan ada banyak lagi kupasan perkongsian kita dengan moms yang lain tentang bagaimana menghadapi cabaran hidup dan bagaimana mereka handle. Jadi perkongsian kita dalam Moms Coffee Talk ni sebenarnya untuk kita sama-sama saling menguatkan. InsyaAllah yang kita kena yakin bahawa Allah sentiasa bersama kita. Mukjizat Al-Quran ada dengan kita sebagai petunjuk, sebagai pengajaran, sebagai syifa atau penawar, juga sebagai rahmat untuk kita semua. InsyaAllah di akhir ini saya ingin kongsikan daripada Yayasan Warisan Ummah Ikhlas. Kita bukan saja ada program Moms Coffee Talk ini, tapi kita juga ada program-program lain. InsyaAllah petang ni pukul 6 petang, InsyaAllah kita akan bersama dengan Wacana Al-Quran dengan tajuk kita Global Crisis and Quranic Solutions. Kita akan menelusuri surah Yunus ayat 57 dan 58. Dan kita juga malam ini jangan lupa kita ada TikTok Suara Remaja Milenia International. Tajuk dia sangat menarik, Love After Marriage. Love after marriage ya, yang sekarang ni ramai orang terlibat adalah love before marriage. Jadi bagaimana nanti ajak anak-anak moms di luar sana turn to TikTok TV, subscribe di YouTube juga. Terus pergi ke Insta, FB dan social media kita untuk kita bukan TikTok yang goyang-goyang, yang nari-nari tu. Kita tik surah talk santun. Kita tengok surah apa yang boleh bagi pengajaran kat kita, tetapi kita bawa politeness, kita bawa kesantunan dalam kita melayari kehidupan kita sehari-hari, insya-Allah. Jadi saya rasa dan terakhir sebenarnya kami nak mengucapkan terima kasih kepada semua yang berada bersama kami. Sebenarnya program TikTok TV, program Wacana Al-Quran, My Quran Time dan pelbagai program di bawah Yayasan Warisan Ummah Ikhlas adalah sumbangan daripada tabung gerakan Al-Quran.
tabung inilah kami jalankan gerakan Wakaf Media. Bersama kita bangunkan R&D Research and Development Team. Kita laksanakan insya-Allah Quran Hour dan pelbagai program-program lain lagi untuk kita kongsikan bersama-sama perjuangan ni. Kalau kami di sini kita buat Moms Coffee Talk, tapi sumbangan yang tuan-puan bagi ni menjadikan kita partner. Kita adalah rakan kongsi dalam kita membawa perjuangan dan misi Quran ni Kak Anis kan kepada semua di sana. Jadi insya-Allah kita sebar-sebarkan ini account number untuk tabung gerakan Quran. Jom bersama-sama kita lakukan. Kita di hadapan atau kita di belakang, Allah pasti akan melihat. Jadi insya-Allah maybe ada apa-apa yang Kak Anis nak share sikit ke lagi ataupun Akilah? Okey, sebagai panduan lah kan untuk moms di luar sana dan juga untuk anak-anak. Dalam kita mendidik anak-anak ni, parenting skill ni tak semudah yang kita boleh belajar daripada buku, daripada rancangan-rancangan parenting mungkin, dan juga daripada workshop-workshop dan juga daripada apa-apa juga media massa. Tak semudah tu. Bila kita experience, bila kita lalui, baru kita sebenarnya lebih memahami dan baru kita sebenarnya lebih tahu macam apa yang kita perlu buat nak menghadapi anak-anak dan apa yang kita perlu buat untuk kita katakan untuk misi kita nak bawa sekeluarga ya masuk syurga. Sebab kalau kita tengok banyak benda yang lacking kan, dan banyak benda yang kita tak dapat secara maya, secara berkelas, belajar buku ke. Ya, betul. Jadi experience sebab melalui pengalaman dia ajar kita lagi macam-macam. Ini University of Life. Yes. And then another thing is untuk moms di luar sana tak perlu rasa stress, depressed macam yalah, depression, stress tu memang ada kan. Tapi bila kita rasa kita gagal, kita tak perlu rasa takut untuk mengakui. Dan bila kita rasa gagal juga sebagai mak, jangan kita, oh aku gagal sebagai mak, kan kita tak ada buat apa-apa. Jadi bila kita, walaupun kita gagal sebagai mak, kita mesti cuba buat sesuatu untuk memperbaiki diri kita kan. Sebab takkan kita nak gagal selama-lamanya ya? Dan kita jangan berada dalam denial state lah ya? Maknanya kalau kita rasa kita gagal, kita carilah dia punya solution. Dan solutionnya ini kan, Al-Quran ni, mujizat ni macam-macam ada. InsyaAllah, mudah-mudahan kan. Terima kasih Kak Anis. Akilah, few words for daughters and son, untuk anak-anak yang berjauhan dengan family, lagi-lagi musim pandemik ni kan, berjauhan dengan family, tak kira lah jauh mana pun, kita kena sentiasa communicate dengan family kita, and then doa at the same time untuk Allah jaga family kita. So sabar and doa, tawakal, kena kuat lah untuk family walaupun berjauhan. Alhamdulillah. Kena express I love you tu selalu. Betul. Express, jangan malu nak express sayang. mak. Betul. Alhamdulillah. Baik, insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam TikTok Moms Coffee Talk lagi, insya-Allah Rabu depan bersama Dr. Mami dan tetamunya nanti, insya-Allah sangat istimewa. Dan buat masa ini, insya-Allah kita harap kita semua moms di luar sana jangan lupa berdoa untuk suami kita, untuk anak-anak kita, untuk seluruh keluarga kita, untuk jiran-jiran kita. Doa, have faith, never ever give up, insya-Allah. Dan kita nak pesan bahawa sebenarnya masuk syurga seorang-seorang ni tak best. Jom Mami, kita bawa sekeluarga masuk syurga. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.